Kita bagi datuk pada J.K. Chan, kita bagi datuk pada Shah Rukh Khan, kita bagi datuk pada Michelle Yeoh. Ni apa semua ni? Tak apalah kalau pemerintah nak bagi fadhil, silakan. Tapi jangan kita lupa ilmuwan-ilmuwan yang kita pilih untuk menerima tokoh Ma'had Hijrah ni tuan-tuan, sepatutnya juga dihargai sebegitu rupa. Kalau Qatar boleh bagi anugerah tertinggi kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang kita bagi tokoh Ma'had Hijrah pada dia, kenapa tidak kita? Kalau Sweden boleh bagi tokoh tertinggi, anugerah tertinggi kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang kita pilih untuk menerima anugerah tokoh Ma'had Hijrah, pasal apa kita tak boleh bagi? Sweden ni negara apa? Bukanlah marah ni nak habaq saja. Pasal tengah sejuk, jadi kalau kita tinggi suara sikit, dia hangat sikit. Tuan-tuan muslimin mukminin yang dirahmati Allah. Jadinya, oleh kerana ini satu menjadi adat besar bagi masyarakat kita, sambut hijrah bila masuk tahun baru hijri. Bila masuk tahun baru hijrah, kita pun sambut hijrah. Oleh kerana itu, adat kita pun nak sentuhlah tentang beberapa perkara penting saja dalam peristiwa. Mungkin tuan-tuan dah tahu, kita nak ingatkan balik saja, bukan kita nak apa-apa sangat. Lama pun tak segera, masa pun tak cepat. Yang pertama kita nak bagi tahu, dalam satu bab, ada dalam sepanjang perjalanan Nabi ke Madinah ni, dia ada bab yang mungkin kita boleh ambil berat tentang bab ini. Bab Bai'ah Al-Aqabah. Kali pertama dan kedua. Bai'ah Al-Aqabah. Bai'ah bahasa Melayu. Bai'ah bahasa Arab. Bahasa Melayu, iqrar janji. Aku janji. Iqrar ta'at. Ta'at setia. Itu Bai'ah. Dan kalau kita tengok dalam kandungan Bai'ah pun, Nabi tak suruh para sahabat bersumpah dengan nama Allah. Kerana Bai'ah itu sendiri adalah sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk ikat dengan seseorang atau kumpulan atau golongan bagi tujuan untuk kepentingan dan maslahah umum. Bila langgar Bai'ah, dia kena serahkan balik kepentingan yang telah dia ambil sebelum atau ketika dia berbai'ah. Selepas dan ketika dia berbai'ah. Apatah lagi kandungan bai'ah tu ada sumpah. Kena faham di situ. Tapi sayangnya ada orang diputar belik tentang perkara ni. Bila kita langgar bai'ah yang ada kandungan sumpah, bila kita langgar, kita kena kifarah sumpah. Kifarah sumpah paling ringan, paling senang, paling mudah, kita puasa 3 hari. Dalam mazhab Syafi'i, 3 hari lebih baik berturut-turut. Satu, yang kedua, kita langgar bai'ah. Kifarah bai'ah iaitu menyerahkan kembali kepentingan yang telah dia dapat ketika memeteraikan bai'ah itu. Kalau dia dapat kereta, bagi balik. Kalau dia dapat motor, bagi balik. Kalau dapat pangkat, kerusi, serah balik. Itu kifarah bai'ah. Tapi dia tak bagi. Wallahu a'lam. Jadi nak ceritanya, bai'ah ni penting. Bai'ah ni kita buat satu janji pada seseorang. Bertulis atau sebaliknya. Bertulis apatah lagi. Contohlah satu orang anak, dia berjanji depan mak dia. Dia kata, mak, saya janji depan mak, saya tak mau tinggal solat fardu. Apa perasaan mak waktu tu? Lega, seronok, tenang, rasa puas hati. Kalau orang tanya kita, anak kau ngaji mana? Ngaji Australia. Apa perasaan kau? Tak apa, rasa lega pasal dia janji dengan kau tak mau tinggal solat fardu. Padahal solat fardu ni tak payah janji dengan orang. Tak perlu kita janji dengan orang untuk tak tinggal solat fardu. Memang wajib kita buat. Jadi kenapa kita perlu berbai'ah? Sedangkan ni fardu. Kerana kalau kita tengok kandungan bai'ah yang diucapkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi, semua tentang perkara fardu.
tapi bagi untuk meyakinkan kedudukan mereka dan perjanjian mereka kepada Islam. Mereka takkan sama sekali melanggar bai'ah ini. Maka mereka janji dengan penuh rasa insaf dan sedar bahawa mereka menunaikan kewajipan, akan menunaikan kewajipan. Bai'ah yang kita nak tekankan di sini, bai'ah al-Aqabah kali yang kedua. Mengikut riwayat Imam Ahmad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Tuan-tuan pernah dengar dah 5 perkara ni. Selalu ustaz kita sampai, kita ulang balik. Yang pertama, ala sam'i wa ta'ah bin nasyat wal kasal. Kamu kena dengar, kamu kena patuh pada perintah Allah dan Rasul ketika kamu rajin maupun ketika kamu malas. Kedua, wa ala nafaqati fil usri wal yusr. Kamu kena keluarkan sebahagian harta kamu ke jalan Allah ketika kamu senang maupun ketika kamu susah. Ketika kamu susah maupun ketika kamu senang. Keluarkan harta ke jalan Allah. Susah, kita sumbang cara susah. Senang, kita sumbang cara senang. Ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kamu kena suruh kepada yang baik dan cegah kemungkaran. Ini kewajipan bersama. Dia bukan kewajipan penguat kuasa, bukan kewajipan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Kewajipan semua orang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mungkin konsep ini kita terapkan dalam keadaan berbeza platformnya, berbeza cara dia, berbeza kedudukannya, berbeza kaedah dia. Tapi matlamatnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Polis dengan cara dia, tentera dengan cara dia, orang kesihatan dengan cara dia, para da'i dengan cara dia, mungkin dengan kaedah dan cara masing-masing. Keempat, wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmata laim. Kamu kena bangunkan agama Allah, tegakkan agama Allah, berjuang menegakkan agama Allah. Sekalipun kamu dihina, dicerca, dimaki, difitnah. Ini sunnatullah bagi kita semua. Kita nak hidupkan agama Allah dalam kehidupan harian kita, bermasyarakat, berumah tangga. Kita pasti berdepan dengan kritikan, cacian, makian dan sebagainya. Kadang suami tak sokong perubahan isteri. Kadang isteri tak sokong perubahan suami. Kadang masyarakat tak membantu perubahan kita. Mencerca lagi ada. Kadang masyarakat kita sindir kita. Orang utara kata peleceh kita. Kita nak berubah dia duduk peleceh kita. Itu pun tak mau juga. Itu yang keempat. Yang kelima, wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa abna'ukum wa azwajakum. Nabi kata, kamu kena tolong aku tak kala aku sampai kepada kamu. Itu dalam konteks hijrah. Bila Nabi sampai Madinah, kena tolong Nabi. Dan kamu kena pertahankan aku sebagaimana kamu pertahankan diri kamu, anak-anak kamu dan juga isteri kamu. Memang kita tak sanggup apabila kita sendiri atau anak kita atau isteri kita dicerca, dihina, dimaki, dikutuk, difitnah. Kita bangun untuk pertahankan ahli keluarga kita. Demikianlah maksud yang kelima ni, kita kena pertahankan Nabi dan Islam lebih daripada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, isteri dan anak-anak kita. Kesanggupan kita untuk menjadikan diri kita sebagai benteng untuk mempertahankan Islam dari dicaci, dihina, dikutuk dan difitnah. Sanggupkah kita untuk menjadikan diri kita sebagai garang ganti kepada bagi tujuan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala? Balik nanti muhasabah. Atau kita hanya hidup secara bersendirian tanpa ada kesanggupan ke Allah. Maka dengan sebab itu, kelima-lima bai'ah ini perlu kita tekankan dalam hidup kita dan kita jadikan matlamat utama. Tak kalau kita sambung hijrah tahun baru, kita bercakap tentang azam, inilah kandungan azam. Yang kedua, dalam peristiwa hijrah yang nak ditekankan oleh Nabi SAW bukan lagi jalan ceritanya, tetapi
perkara yang telah ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagi menghayati hijrah itu. Melalui sabda Nabi, saranan Nabi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun. Sudah tidak ada lagi hijrah bagi kamu selepas pembukaan kota Mekah dalam bentuk perjalanan Mekah ke Madinah. Tak ada. Yang ada bagi kita jihad dan beriltizam serta beristiqamah dengannya. Itu maksud. Kita berjihad dan beriltizam untuk istiqamah dengan jihad. Sejauh mana umat Islam kita memahami tentang jihad. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada tahun 2000 atau 2000-an. Mana nak sebut tu? Kalau 90-an, 90-an, 2000-an. Tahun 2003 contoh. Amerika arah Al-Azhar untuk batalkan kesemua usaha sama dengan institusi pengajian Islam yang di bawah digerakkan Islam. Kerana institusi-institusi agama di bawah gerakan Islam lebih cenderung untuk mengajar anak didik mereka memahami jihad, menerapkan jihad dan membangunkan jihad dalam kehidupan kita, kehidupan mereka. Mereka melihat ini satu dasar yang boleh menggugat kedudukan mereka. Mereka melihat ini didikan yang akan menjatuh dan melemahkan mereka. Mereka mengarahkan, putuskan, batalkan usaha sama ini. Termasuklah institusi agama di tempat kita. Yang selama ini telah mengadakan usaha sama pengajian dengan Al-Azhar melalui program 3+1. 3+1. Antaranya KIDU, 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 Kolej Islam Darul Ulum, Pokok Senar Kedah. Oleh kerana KIDU ini di bawah gerakan Islam, maka usaha sama itu dibatalkan. Dan banyak lagi institusi-institusi lain. Contoh, Ma'had Darul Quran di Rusila, Terengganu. Dan lain-lain lagi institusi-institusi agama yang memang mendidik anak bangsa untuk menjadi mujahid dan mujaddid. Mereka ini terpaksa melalui proses yang amat susah dan sukar untuk melanjutkan pengajian di Timur Tengah. Al-Azhar dan lain-lain institusi yang di bawah pemerintah khususnya, yang rapat dengan kerajaan Taghut Amerika ini, mengambil arahan ini sebagai asas dalam dasar mereka. Akhirnya umat Islam, kita nampak dari hari ke hari, semula kita nampak dari hari ke hari semakin dipisahkan dengan pengertian dan takrifan jihad mengikut ajaran Allah yang betul dan tepat. Kita dipisahkan dengan takrifan melalui juzuk ke juzuk, sehingga kita mengambil sebahagian daripada juzuk, daripada pengertian jihad itu sendiri. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, jihad antara lain para ulama memberi maksud al-mujahid man jahada nafsah, al-mujahid man jahada nafsah fi ta'atillah. Mujahid atau orang yang bersungguh-sungguh berjuang atau berjihad ini, hadirin sekalian, melakukan sesuatu dengan sanggup mengorbankan kepentingan mereka demi untuk mentaati Allah atau mencari keredaan Allah Jalla wa'ala. Buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Apa juga seruan kebaikan yang datang kepada kita, segera dilakukan. Jangan ditangguh, jangan ditinggalkan. Karena ada mungkin di kalangan kita yang dia bersangka seruan baik itu akan datang kali yang kedua kepada dia. Kita bimbang takut seruan baik itu datang kali kedua, tapi dia tak ada. Dia pula tak berkesempatan untuk dengar seruan kali kedua. Coba kita tengok satu kisah, mungkin tuan-tuan tak tahu. Sebab itu saya katakan tazkirah ni nak mengingatkan kita cerita ketika mana Umar bin Al-Khattab jadi khalifah.
Sayyidina Umar panggil semua sahabat dia untuk berkumpul di depan kediaman. Panggil semua, kaya, miskin, berkedudukan, menteri, apa semua panggil semua. Berhimpun di depan kediaman. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu tanya mana sahabat-sahabat di kalangan orang susah, Bilal dan sebagainya. Panggil semua mereka. Berkumpul di depan pintu rumah Umar untuk diberi layanan terlebih dahulu oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Ketika sahabat-sahabat ini mula masuk, sahabat-sahabat di kalangan orang kaya, hebat-hebat, menteri-menteri yang berkedudukan ni berasa tak senang hati. Kenapa mereka dulu dilayan oleh Umar? Kita ni orang kaya, hebat-hebat, dikemudiankan. Mereka marah dengan Umar. Ketika itu bangun Suhail bin Amr, seorang sahabat Nabi. Imam Muslim mengatakan wakana aqalahum, dia ni orang yang paling bijak dan pintar dan cerdik di kalangan sahabat Nabi ketika itu. Dia bangun, Suhail bin Amr bangun, bercakap di hadapan sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Orang cerdik bila bangun berucap orang dengar. Menteri bangang berucap orang nak dengar. Dan minum dulu. Suhail bin Amr ni bangun, berucap. Dia kata, ya qaumin, wahai kawan-kawan, wahai kawan-kawan aku, sahabat-sahabatku. Ara a'rifu ma hadha alladhi fi wujuhikum, ra'aitu fi wujuhikum, aku nampak pada muka hampa ni rasa tak puas hati dengan tindakan Umar ke atas sahabat-sahabat tadi. In kuntum ghidaban faghadabu ala anfusikum, kalau kamu rasa marah, kamu marah dengan tindakan Umar ni, muliakan, mendahulukan orang lelaki-lelaki sahabat-sahabat susah ni lebih dahulu daripada kamu, lebih baik kamu marah pada diri kamu sendiri. Du'iyal qaum wa du'itu. Mereka telah diajak kepada Islam, kita juga telah diajak kepada Islam. Bezanya kita diajak, mereka diajak, fa asra'u wa abta'na. Mereka mendahulukan Islam, kita mengemudiankan Islam. Bila diajak pada Islam, dia terus masuk Islam. Abu Sufyan diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Dia masuk pada bila? 8 atau 9 tahun hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Mereka masuk Islam di awal daripada kita. In hasatumu ala babi Umar, kalau kamu berdengki atau tak suka dengan apa yang dilakukan oleh Umar di depan pintu Umar ya terhadap sahabat-sahabat tadi, dengki kamu tu sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan pada mereka. Ma'adallahu lahum fi jannatil akbar. Allah dah janji pada mereka lebih awal pada kamu untuk dimasukkan ke dalam syurga yang amat besar. Kenapa? Hadis ini dibawa masuk, cerita ini dibawa masuk dalam bab menyegerakan kebaikan. Bila kebaikan datang pada kita, segeralah buat baik. Segeralah buat. Jangan ditangguh. Kalau kita risau, seruan itu tak akan datang buat kalian. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan. Kita jumpa lagi di lain masa. Aku tahu bihada wa astagfirullah. Cuma di penghujung pertemuan ni, kita letak tabung di setiap pintu masuk ni, tabung infak mizan. Kalau tuan-tuan nak menyumbang untuk tujuan pembinaan Ma'had Tahfiz Al-Quranul Ihsan, boleh masukkan dalam tabung tu, atau boleh bagi kat saya tu lepas solat nanti. Semoga dengan sumbangan tuan-tuan menambahkan lagi dana putipat kita, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan atas kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.